Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Amira. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan sejarah dalam pendidikan civic. Nilai teras adalah kasih sayang. Dalam tajuk sistem raja berperlembagaan, ada 3 perkara yang akan kamu pelajari. Pertama, menyatakan sistem raja berperlembagaan. Kedua, peranan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang terakhir, menghormati raja dan negara. Untuk tajuk yang pertama, mari kita lihat menyatakan sistem raja berperlembagaan. Sebelum itu, mari kita fahami apa itu maksud raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan adalah sistem beraja yang mengikut peraturan perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong merupakan sebagai ketua utama negara dan kemudian mempunyai kedudukan yang istimewa. Dan yang terakhir, perlembagaan. Kamu perlu faham maksud perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara. Undang-undang ini diguna pakai oleh semua, tidak kira raja ataupun rakyat. Untuk tajuk yang kedua, mari kita lihat peranan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dalam topik ini, peranan terbagi kepada 2, iaitu peranan oleh raja dan juga peranan oleh rakyat kita sendiri. Pertama, peranan yang dimainkan oleh raja. Untuk mempertahankan kedaulatan negara, baginda berkuasa mengampuni dan menangguhkan sesuatu hukuman. Kedua, baginda memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Oleh itu, dalam hal ini, sesiapa yang berada di Malaysia tidak akan terkecuali daripada memiliki keistimewaan dan bagi mengelakkan pergaduhan antara kaum yang berbeza dan berbilang agama. Ketiga, raja juga merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda. Mari kita lihat apakah peranan rakyat pula dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita mestilah memupuk semangat patriotisme di dalam diri. Semangat patriotisme ialah semangat cinta akan negara. Yang kedua, hormati lambang negara. Contoh lambang negara ialah Jata Negara, bendera Malaysia. Jika bukan kita yang hormat, pasti tiada yang lain akan menghormati. Jadi sebagai rakyat Malaysia, hormatilah lambang negara kamu. Dan yang terakhir, sebagai rakyat, mestilah hidup bersatu padu. Jangan bergaduh antara kaum atau memilih kawan, hanya berkawan dengan kaum sendiri. Kita kan hidup berbilang bangsa. Dan yang terakhir, mari kita lihat cara menghormati raja dan negara. Cara yang pertama, menghormati institusi beraja. Kamu perlu berbangga. Tidak semua negara memiliki institusi beraja. Jadi hormatilah dan bangga dengan institusi beraja yang ada. Kemudian yang kedua, menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan memakmurkan negara dan menjaga nama baik negara kita. Yang ketiga, menghargai sejarah negara. Bangga dan hayatilah sejarah yang ada. Oleh itu, marilah kita belajar sejarah negara. Dan yang terakhir, sebagai cara untuk hormat kepada raja dan juga negara Malaysia yang tersayang, kita mestilah patuh kepada undang-undang negara. Cuba menjadi rakyat yang baik. Pasti diri kita pun mendapat kebaikannya. Baiklah, itu sahaja tajuk kita pada hari ini. Terima kasih.